kelaparan. Right now, in terms of the drought, the things that we're doing in Malawi are literally bringing immediate provision of food. Kehausan, kebuluran. Situasi kemarau merupakan berita buruk bagi umat manusia sejagat. Pertubuhan Meteorologi Sedunia menganggarkan terdapat 60% kemungkinan El Nino akan memuncak menjelang akhir Julai dan 80% akhir September 2023 dan sekaligus mengubah cuaca dan corak iklim di seluruh dunia. El Nino yang merupakan corak iklim yang berlaku secara semula jadi biasanya dikaitkan dengan peningkatan haba di seluruh dunia serta kemarau di beberapa bahagian dunia dan hujan lebat di tempat lain. Kali terakhir berlaku pada tahun 2018 hingga 2019. Sejak 2020, dunia telah dilanda dengan La Nina yang sangat panjang. Berlawanan dengan El Nino yang berakhir pada awal tahun ini, beralih kepada keadaan neutral semasa. Namun 8 tahun yang lalu adalah tahun yang paling hangat pernah direkodkan. Walaupun kesan penyejukan La Nina meregangkan hampir separuh tempoh tersebut, tanpa fenomena cuaca itu, keadaan pemanasan boleh menjadi lebih teruk. Astrolab membawa anda fenomena El Nino 2024. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Malaysia tidak terkecuali dilanda gelombang haba yang tinggi sehingga dikejutkan dengan kematian setakat ini disebabkan keadaan cuaca yang terlalu panas. Lebih membimbangkan, Pusat Ramalan Iklim APEC Climate Center di Busan, Korea Selatan meramalkan El Nino dijangka akan berlaku bermula Jun dengan kemuncak El Nino pada Oktober, sekaligus berlaku di negara Malaysia dan Indonesia, menyebabkan negara tersebut menjadi lebih kering dan panas bermula Jun hingga Oktober depan. Walau bagaimanapun, cuaca panas di negara ini akan berakhir dalam masa terdekat dengan hujan dan suhu akan mulai turun. Bulan April hingga Mei, musim peralihan monsun dengan keadaan cuaca dicirikan oleh kejadian ribut petir dan hujan lebat pada petang, lewat petang dan malam, terutama di bahagian pantai barat Semenanjung dan khususnya di Lembah Kelang. Malah kawasan di pantai barat Semenanjung Malaysia secara puratanya menerima hujan tertinggi semasa musim peralihan monsun pada April hingga Mei. Bagaimanapun, mekanisme ini dilemahkan oleh fenomena ayunan Madden-Julian yang merentasi kawasan Malaysia dan Indonesia dari Lautan Hindi ke Lautan Pasifik. Sejak awal April, Malaysia didominasi oleh pusat tekanan tinggi berskala besar yang kesannya mengurangkan perolakan dan pencapahan kelembapan dari kawasan kita. Akibatnya, cuaca kering dan kurang litupan awan berlaku sejak awal April. Keadaan kurang litupan awan meningkatkan pancaran matahari sampai ke permukaan bumi dan ini meningkatkan penyerapan haba dan suhu meningkat. Ketiadaan hujan yang boleh bertindak sebagai mekanisme penyejukan penyejatan dan keadaan angin yang agak lemah dalam musim monsun peralihan menyebabkan haba tidak dapat diangkut dari kawasan kita dan menyebabkan panas berpanjangan. Keadaan dan ramalan dikeluarkan 1 Mei lalu menunjukkan Malaysia didominasi sistem tekanan rendah berskala besar yang akan meningkatkan curahan hujan, keadaan atmosfera tidak stabil dan mengukuhkan kejadian ribut petir serta hujan lebat, terutama di pantai barat Semenanjung Malaysia. Cuaca panas sejak bulan lalu disebabkan fenomena ayunan Madden-Julian ini dan sebahagian daripada mod keragaman iklim akibat interaksi lautan dan atmosfera. Apa yang anda perlu tahu mengenai ayunan Madden-Julian? Keadaan ribut petir dan cuaca lembap berlaku disebabkan fenomena dipanggil Madden-Julian Oscillation (MJO) atau ayunan Madden-Julian. Fenomena ini sebahagian keragaman iklim dalam musim di kawasan tropika yang berayun dengan kekerapan sekali dalam tempoh 20 atau 60 hari. Fenomena MJO sering berlaku ketika ketiadaan fenomena El Nino atau La Nina. Walau bagaimanapun, fenomena MJO boleh memperkukuhkan proses penjanaan fenomena El Nino. Keadaan panas yang kita alami sejak April adalah disebabkan ayunan Madden-Julian. Corak suhu permukaan lautan di Lautan Pasifik masih berada dalam keadaan normal. Akan tetapi perubahan pada suhu permukaan Lautan Pasifik bakal membawa petanda buruk. Gelombang haba lebih teruk sejak April di Thailand, Laos, Pakistan dan India dilihat berbeza dengan Malaysia kerana negara itu menerima hujan paling minimum dan sangat kurang litupan awan.
Dari segi perbezaan musim dan kecondongan paksi bumi menyebabkan pergerakan matahari merentasi khatulistiwa ke utara. Di Malaysia, ia tidak didominasi oleh keadaan cuaca berawan serta ribut petir semasa musim monsun peralihan ini. Tetapi ayunan Madden Julian yang merentasi kawasan kita merubah keadaan ini dan menjadikan keadaan kurang berawan. Bermula Jun nanti, kehadiran El Nino, keadaan menjadi lebih kering dan akan menjadi lebih panas seperti berlaku di musim lalu. Bercakap mengenai cuaca, kita tak lari dari membincangkan hal ehwal iklim global. Dunia diramal mencecah rekod suhu pura terbaru pada 2023 atau 2024. Susulan perubahan iklim dan fenomena cuaca El Nino. Menurut pakar iklim, bahawa selepas 3 tahun keadaan La Nina di Lautan Pasifik yang secara amnya menurunkan sedikit suhu global, manakala dunia akan mengalami semula fenomena El Nino akhir tahun ini. El Nino biasanya dikaitkan dengan rekod suhu di peringkat global dan fenomena terbabit dijangka sama ada berlaku pada tahun 2023 atau 2024. Terdahulu tahun 2016 pernah merekodkan tahun paling panas di dunia. Perkara berkenaan mencerminkan trend pemanasan jangka panjang yang didorong oleh pelepasan gas rumah hijau. El Nino akan menyebabkan kesan buruk seperti perubahan iklim yang sedang dialami negara, termasuk gelombang haba yang teruk, kemarau dan kebakaran hutan. Sekiranya El Nino semakin meluas, ada kemungkinan besar 2023 akan menjadi tahun yang lebih panas berbanding tahun 2016. Susulan manusia akan terus membakar bahan api fosil. Saintis European Copernicus dalam laporan berkata, penilaian menerusi laporannya, penilaian situasi ekstrim yang dialami dunia pada tahun lalu adalah tahun kelima paling panas dalam rekod. Eropah mengalami musim panas paling buruk dalam rekod pada tahun 2022, manakala hujan melampau akibat perubahan iklim telah menyebabkan banjir besar di Pakistan pada Februari lalu, manakala paras ais di Antartika mencecah paras terendah. El Nino ialah corak iklim yang berlaku secara semula jadi yang dikaitkan dengan pemanasan suhu permukaan lautan di tengah dan timur Lautan Pasifik tropika. Ia berlaku secara purata setiap 2 hingga 7 tahun dan episod ini biasanya berlangsung 9 hingga 12 bulan. Fenomena El Nino biasanya dikaitkan dengan peningkatan hujan di bahagian selatan Amerika Selatan, Selatan Amerika Syarikat, Tanduk Afrika dan Asia Tengah. Sebaliknya, El Nino juga boleh menyebabkan kemarau teruk di Australia, Indonesia dan bahagian Asia Selatan. Semasa musim panas boreal, air suam El Nino boleh menyemarakkan taufan di tengah dan timur Lautan Pasifik, sementara ia menghalang pembentukan taufan di lembangan Atlantik. Pertubuhan makanan dan pertanian sedang bersiap sedia menghadapi potensi kekurangan makanan di bahagian tertentu di dunia akibat El Nino. Afrika Selatan, Amerika Tengah dan Caribbean serta bahagian Asia amat membimbangkan kerana beberapa negara di wilayah ini sudah pun mengalami tahap kritikal makanan akut yang tinggi dan musim penanaman makanan utama jatuh pada masa corak cuaca El Nino lebih kering. Kawasan utara Amerika Selatan juga berisiko mengalami kekeringan, manakala Australia biasanya mengalami hujan yang berkurangan. Peningkatan suhu dan kemarau akan menyebabkan kejadian strok haba dan kebuluran. Kemusnahan sumber tani dan kematian sumber ternak bukan sahaja menjejaskan sumber makanan manusia, bahkan menghapuskan kitaran hidup-hidupan di sesuatu tempat. Pertambahan populasi manusia menyebabkan berlaku peningkatan permintaan sumber mineral di bumi. Pastikan anda waspada dengan info dari Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kekal Hydrate. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.